Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini. Surah Al-Baqarah, sambungan ayat 13. Kita berhenti pada bulan lepas ayat 12. Muka surat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini kaitan dengan sifat orang munafik zaman Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW yang betul-betul beriman, yang mengikuti ajaran Nabi SAW dengan betul. Apabila mereka tengok sebahagian daripada mereka, mana dari sudut perbuatan mereka atau amal-amal mereka tu tidak sama dengan para sahabat lah. Dapat ni kalangan para sahabat ni. Bila di kalangan sahabat tengok kawan-kawan mereka lah, tak sama perangai dengan mereka. Tak sama. Ya. Jadi sahabat ni tegur kawan-kawannya. Sebab nak tegur hati memang tidak boleh. Hati ni kita tidak nampak. Hati ni usahakan sahabat Nabi sendiri pun tidak tahu hati manusia. Tapi kalau amal, amal tu nampak lah. Perbuatan, maksudnya perbuatan. Perbuatan manusia tu kita nampak perbuatan. Jadi teguran ni berlaku di atas perbuatan, bukan di atas hati. Jadi kita nak tegur hati manusia. Macam mana tak boleh nak tegur hati? Sebab hati ni tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Allah saja tahu hati kita. Jadi apabila sahabat, sebab bagi para sahabat, ya, mereka ada cara mereka sendiri beriman. Maksudnya apabila mereka kata kami beriman dengan Allah dan juga Rasul, cara kami seperti ini. Kalau betul-betul kami belajar dengan Nabi, kami ikut Nabi. Tapi bila ada di kalangan mereka ni tidak sama seperti mana sahabat ni lah, yang mengaku juga beriman juga, ya, mereka pun mengaku beriman juga, tetapi tidak sama. Tidak sama dengan para sahabat yang betul-betul beriman dengan Nabi. Dari sudut pengakuan, semua mengaku beriman. Tapi dari sudut praktikal, ini macam mana kata beriman dengan Nabi? Sebab kita, cara kita beriman seperti ini.
Mana betul-betul kami ni apabila kata beriman dengan Allah dan juga Rasul, apa sahaja yang Nabi kata kepada kami, kami ikut semua. Nabi kata A, Nabi kata B, Nabi kata C. Ini cara kami. Nabi suruh pergi perang, kita perang. Nabi suruh infak, kita infak. Tapi apabila di kalangan mereka lah, yang dikatakan sahabat ni, bila tidak sama dengan kami ni, jadi sahabat tegur lah. Sahabat tegur mereka, tegur perbuatan mereka tu ya. Bukan tegur hati mereka, tegur cara mereka beriman ya. Jadi ini jawapan golongan munafik lah. Allah Ta'ala cerita beritahu kepada kita, wa idza qila lahum, apabila dinasihati kepada mereka, dinasihati, dikatakan di sini ada dinasihati kepada pokok munafik. Nasihat ni muncul kerana apa yang dilihat oleh para sahabat ni tak betul. Cara pokok munafik ni beriman tu tidak betul ya. Mana suka pertikaikan Nabi kau contohnya, suka kritik Nabi sebab mereka banyak guna akal pokok munafik ni. Sekiranya berita Nabi itu tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tidak ikut ya. Sahabat-sahabat Nabi tidak itu. Dia kelebihan, dia cara sahabat Nabi beriman ni seperti mana kita sebut, Nabi kata A, Nabi kata B. Dia tidak suka ketika Nabi. Tapi pokok munafik ni tidak, dia banyak guna akal ni. Mana sebelum kita nak patuh pada Nabi tu, kena fikir dulu, aku takut perintah Nabi ni tak betul, untuk manifat semacam, jihad semacam. Sedangkan banyak urusan kita nak buat ni. Jadi tidak boleh ikut sepenuhnya. Nanti kita baca ayat akan datang. Ikut juga, tapi jangan ikut sepenuhnya. Kita ikut mana sesuai dengan akal fikiran kita ikut lah. Mana tidak sesuai, kita tak payah ikut. Jadi tak apa nak cerita, jadi main ikut semua ni, tak apa nak cerita. Kita ni orang yang belajar ni kena banyak guna akal lah ya. Bukan jadi manusia jahil ikut buta tuli. Apa ni main ikut semua tu. Dia fikir dulu lah sebelum ikut. Kalau sesuai dengan akal kita ikut. Betul Allah Subhanahu Wa Taala ni cerita pada kita dalam Quran. Agama-agama ni ikut, bukan bikin. Sebab kalau bikin memang tak ada nak ikut kan. Kalau bikin memang tidak boleh ikut. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi kalau Allah Ta'ala perintah, ikutlah. Tak ada tanya bikin, macam malaikat. Allah perintah kepada malaikat, sujud pada Adam, sujud lah. Tak ada dia nak fikir aku ni lebih tua daripada Adam, aku lebih lama daripada Adam, aku lebih banyak ibadat daripada Adam. Tak ada. Allah kata sujud-sujud. Sampai giliran iblis, bila Allah perintah sujud, mana sujud pada Adam, aku daripada api, dia daripada tanah, habis. Ya, dia kena sujud pada aku, bukan aku kena sujud pada dia. Menggunakan dalam Quran ni banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk akal ya. Jadi bila bertemu dengan perintah Allah Ta'ala, nak guna akal kita ke nak patuh perintah Allah ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia yang cipta akal, dia yang bagi akal kepada kita, dia tahu kebolehan akal kita. Sekadar hidup atas dunia ni untuk urusan kehidupan dunia boleh gunakan, beragama tidak boleh gunakan, hancur akal kita. Waktu Allah Ta'ala tidak nak uji akal kita, agama ni Allah nak uji ketaatan kita. Boleh bantu ke tidak boleh bantu, itu saja. Bukan bila boleh fikir tak boleh fikir. Kalau boleh fikir tak boleh fikir, itu bab dunia. Bab dunia kamu nak fikir memang ada hasil daripada kita fikir ni ya. Daripada manusia fikir, mesti jalan dalam tanah tu boleh terbang atau udara lah. Lepas tu bolehlah manusia fikir.
Mesin-mesin yang Allah Ta'ala cipta ni, ya, manusia fikir boleh berjalan atas air, boleh bergerak atas air, boleh masuk dalam macam-macam, boleh buat, boleh jadi faedah. Tu yang boleh cipta rumah atas udara, tahan dekat 40 dekat tu. Suka pula kita duduk rumah atas langit. Nak agak kepada binatang, memang sampai kiamat tidak berlaku. Manusia itu bab dunia. Allah bagi akal pada manusia nak fikir pasal dunia. Sebab tu Nabi kata, alaikum bi umuri dunyakum. Bab dunia ni kau fikir sendiri, urusan kamu. Mana aku tidak boleh ajar pada kamu. Kau agama ni Nabi SAW dah ajar. Dia nak ajar apa? Sama ada boleh bantu ke tidak boleh bantu. Itu je. Lepas tu sifat orang beriman ni, sifat sahabat-sahabat Nabi ni, antara sifat yang Allah suka pada sahabat Nabi ni, sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka kata kami dengar, kami patuh. Ia tak masuk akal pun. Dan Nabi kata ugi-ugi. Nabi kata nifak-nifak, dia kata jihad-jihad kan. Patuh anak isteri api. Macam mana dan Nabi suruh. Sebab cara mereka beriman ni, Allah Rasul nombor satu. Nabi Muhammad dalam hadis, tidak beriman seseorang kamu ini sehingga aku ni, ya, lebih dia kasihi lebih daripada anak dia, ibu dia, ayah dia dan semua manusia ni. Mana mendahului Allah dan juga Rasul. Itu cara sahabat beriman. Sebab bila peperangan datang ni, ini masalah paling besar sekali. Anak isteri ni tidak besar masalah bagi mereka. Lepas tu apabila Nabi kata pergi-pergi, bapak munafik kata, ini anak kita ni macam mana ni, isteri kita kat rumah ni terdedah. Dia kata terdedah. Allah Ta'ala berkata, wa ma hiya bi'aurah. Tidak pun sebenarnya keluarga mereka tu, anak isteri mereka terdedah dengan bahaya. Alasan mereka saja. Allah jawab satu-satu kataan munafik. Mana mereka tidak boleh mendahului Allah juga Rasul. Kenapa? Mereka mendahului akal mereka. Lepas tu kalau dengan sebab akal ni, Nabi Hud tidak akan buat kapal atau bukit. Nabi Nuh AS tidak akan buat kapal atau bukit dalam surga. Kalau fikir dengan akal. Kita pun kan, dengan akal kita fikir nak buat kapal atau bukit. Dengan akal kita pandai ni, belajar sampai PhD kita ni kan, pandai dah ada PhD. Kita cuba kita fikir apa faedah buat kapal atau bukit. Saya rasa kalau kita ajak 40, kita tanya 40 profesor, semua kata tak betul semua. Buat kapal tu dekat dengan laut kan. Apa atau bukit? Mana ada tuan jumpa orang buat kapal atau bukit zaman sekarang? Tak ada. Walaupun zaman kita, zaman teknologi sekarang ni, bila nak buat kapal, mana cari bukit? Ada. Tak betul semua buat kapal atau bukit. Jadi kalau Allah suruh kita buat kapal atau bukit, Allah tak betul. Allah tidak suruh kita fikir betul tak betul, Allah suruh buat. Sebab tu Nabi Muhammad SAW buat. Walaupun pembesar-pembesar ketika itu, ya, ahli-ahli parlimen ketika itu kata tak betul, tetap Nabi Muhammad SAW buat. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Ya, bila Nabi Nuh bina kapal atau bukit ni, pembesar-pembesar kaum ketika pembesar-pembesar ni, pada ahli-ahli parlimen kita ni lah, zaman kita sekarang ni. Saya suka terjemah begitu. Ya. Kalau sebab dalam Quran ni Allah sebut pembesar. Jadi tempat zaman kita sekarang ni, istilah pembesar kita tidak guna. Jadi kedudukan pembesar dulu ni, siapa dia? Ahli parlimen kita sekarang ni kan. Kedudukan mereka. Cuma kita tak kata ahli parlimen kita lah, cuma istilah kita nak pakai. Ya, ahli-ahli parlimen ketika itu kata sakhiru minhu, mereka caci Nabi Nuh AS. Tak betul gila semua orang kata sakhir. Ya. Malah caci yang maki ya. Jadi banyak dalam Quran Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim AS sebelah anak. Sebelah anak ni lah. Tanya beratus orang profesor, mana logik akal? Fikir logik dia. Lepas tu kita nak faham agama ni, kena belajar kitab Allah, buka Quran. Sebab Quran ni asas kepada agama. Jadi nak faham agama, kena faham Quran. Tak faham Quran, tak faham agama.
Nak guna akal kita, nak faham agama tidak boleh. Akal manusia ni kalau kita kata 40 orang manusia fikir, semua berbeza semua. Tak sama. Nah, kalau ada satu orang tak sama akal. Jadi nak faham agama dengan fikir akal tidak akan tercapai. Kita Allah Subhanahu Wa Taala faham agama. Daripada kita Allah ni lah manusia akan faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ajar kepada manusia cara memahami agama dia dan cara nak praktik agama dia. Tengok Nabi dan sahabat. Betul. Waktu dalam agama kita ni Nabi SAW para sahabat ni utama. Pada kita tak boleh nak tag dari mereka, tak boleh nak kritik lah. Sebab dalam beragama Nabi tu kita kata tak apa lah. Sahabat sendiri, sahabat Nabi ni manusia selepas daripada Nabi sahabat kan. Mereka tidak maksum seperti Nabi. Mereka manusia seperti kita juga, tidak maksum. Tapi dalam bab agama ni Allah puji sahabat ni tuan-tuan. Kedudukan sahabat ni tinggi dalam agama. Sebab tu kita tak boleh nak kritik sahabat. Tak boleh nak kritik sahabat. Tak boleh nak ingkar sahabat. Seperti mana guru Syiah ni untuk mengkafirkan sahabat. Tak boleh. Sebab sahabat ni panduan dalam agama kita. Kita boleh ikut Nabi dan juga sahabat. Kalau mana sahabat buat, kita boleh buat semua. Itu sahabat Nabi SAW. Allah puji sahabat. Ada kita akan baca ayat yang tentang sahabat. Sehingga Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka. Ini perkataan Allah Taala dalam Quran. Ini khas untuk sahabat. Sebab sahabat tidak ada gelaran ni. Dia kata sahabat-sahabat Nabi semua kita akan sebut radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka. Kenapa? Sebab iman mereka, amal mereka Allah puas hati. Ini cara kamu beriman sebenarnya. Mana-mana manusia yang nak mengaku beriman kena letak sahabat depan. Agak sahabat ni dalam hidup dia ikut sahabat. Tak kira sahabat mana, Bila ke, Abu Bakar ke, yang penting ikut. Batu salah satu perkara yang perlu kita belajar dalam agama kita ni, kehidupan para sahabat. Ini kita nak tahu kehidupan para sahabat, cara sahabat tu beriman. Allah puji sahabat. Allah kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya pokok Yahudi ahli kitab ni, Yahudi ni ahli kitab, walaupun dia ahli kitab, ya, tapi tak betul amalan dia dengan kitab Allah. Dia ahli kitab Yahudi ni. Tetapi Yahudi Kristian padri Kristian dan juga rahib-rahib pendeta Yahudi ni, mereka ni ahlul kitab. Mereka orang yang faham tentang kitab, faham kitab Allah Taala. Dan tidak faham tu faham, tapi dia suruh amal tu tak betul. Cara mereka beramal tu tidak betul dalam agama. Waktu Allah Taala tegur ulama-ulama Yahudi dan padri Kristian ni, dan mana-mana mereka yang mengaluti agama Yahudi Kristian dan juga manusia-manusia, Allah kata fa in amanu, sekiranya mereka ini beriman, sekiranya mereka ini beriman, yakni cara mereka ini beriman, bimisli ma amantum bihi, seperti mana kamu wahai para sahabat beriman, faqad ihtadaw, nescaya mereka akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah angkat kedudukan sahabat dalam Quran. Tengok tinggi sahabat ni. Dan jadi apabila kita mengaku beriman, dia daripada beriman tu dia ada cara beriman. Batu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman ini iman daripada hati, beramal tasdiq bil qalbi, pada membenarkan dengan hati, beramal dengan perbuatan. Membenarkan dengan hati, mengucap dengan lidah, dan beramal dengan perbuatan. Ini hakikat sebenarnya. Ahlussunnah pun mengatakan sedemikian. Jadi kata saya beriman, amal tidak ada. Ini bukan iman sebenar. Kita tidak kata dia tidak beriman, tapi bukan iman, cara beriman dengan betul. Bila kata beriman ni, cara ni begini. Jadi sahabat tegur kawan-kawan dia ni, kawan-kawan dia ni, cara beriman tu tak betul. Tak betul tu dengan arti kata tidak sama dengan kami. Sebab kami beriman cara seperti ni, kamu beriman cara seperti ni. Macam mana ni? Seperti mana ayat akan datang ni, kalau sempat kita akan baca. Seperti contoh tu ada sekalian, mereka mengaku beriman walaupun jumpa dengan Yahudi. Munafik ni kan.
Mereka kata mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Ini dakwaan mereka, sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat 8 sebelum ni kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Sebahagian daripada manusia mereka berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mereka berkata, sahabat-sahabat pun kata seperti ini juga. Tapi sahabat-sahabat Nabi bila kata beriman dengan Allah dan juga Rasul ni, mereka tak jumpa dengan Yahudi. Apa pun kita laki dengan Yahudi? Kita sudah ada Nabi, tokoh kita ni Nabi SAW. Apa pergi beda jumpa dengan Yahudi? Untuk apa? Inilah sahabat tu, sahabat tidak tahu iman mereka tu. Iman tu sahabat tidak tahu pada nanti. Cara beriman. Maksudnya kami ni apabila kata beriman dengan Allah Rasul, kami tak jumpa dengan Yahudi. Kami tidak pergi takdir dengan Yahudi ni. Jadi apa kamu ni? Dia kata beriman Allah dengan Rasul. Kita sudah ada Rasul, kita sudah ada wahyu. Ini panduan utama dalam hidup kita. Apa kamu pergi jumpa dengan Yahudi ni? Jadi sahabat takut-takut seperti ini, mana tidak sama cara mereka beriman. Jadi para sahabat Nabi SAW tegur golongan seperti ini. Dia kata aminu kama amanan nas. Mana berimanlah kamu seperti mana sahabat-sahabat lain beriman. Dia kata kami ini beriman. Mana cara kamu beriman? Mereka jawab. Mereka jawab. Ini jawab orang munafik. Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah patut kami ini beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Dia kata sahabat pula bodoh. Memang kalau kita betul-betul manusia ni manusia orang beriman, kalau betul-betul dia ikut Quran, dia ikut sahabat beriman, memang bodoh. Nampak macam bodoh. Sebab sahabat cara sahabat beriman dengan Nabi kan. Cara sahabat Nabi SAW beriman dengan Nabi SAW ni seperti mana kita cerita tadi. Nabi kata Nabi kata B. Betul semua Nabi. Ya. Padahal kalau Nabi SAW kata sekarang ni cocok ubah, sekarang ni belak, Nabi kata siang hari dia kan, dengan akal kita ni kita Allah ni. Kita kena kata oleh kerana Nabi kata siang hari juga. Sebab perkataan Nabi itu benar. Sadiqul masduq. Perkataan Nabi itu benar dan dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Batu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bila Abu Jahal jumpa dengan dia kata, wahai Abu Bakar, kamu tak dengar kau sahabat baik kamu cerita? Apa kata kamu dia? Dia semalam pergi ke Palestin, daripada Palestin naik ke langit 7 satu malam. Daripada waktu malam kami pergi ke Baitul Maqdis, Palestin. Daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, tak apa lagi. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit tu dah. Kok naik ke langit itu tak masuk akal. Naik ke langit itu bukan naik langit biasa ni, sampai langit ke-7, hantar daripada langit ke-7 lagi. Sidratul Muntaha, tempat yang mana malaikat tidak boleh naik dah. Malaikat kata pada Nabi, wahai Muhammad, kami boleh hantar kamu setakat ni, kamu naik sendiri. Tentu kalau kita dengar cerita ni daripada Nabi SAW, ni cuba kita bayangkan, kalau kita dengar cerita daripada Nabi, percaya tak percaya? Jangan kata sekarang ni memang kita semua percaya. Budak-budak kecil kita percaya sekarang ni. Pada zaman Nabi itu, pada zaman Nabi SAW, di waktu ketika itu, di kota Mekah ketika itu, Nabi dikenali orang gila terusnya. Bila Nabi SAW membawa wahyu Allah Ta'ala kepada manusia ni, dia dikenali gila. Ya.
Walaupun kita kata tidak semua manusia kata Nabi gila, cuma Nabi itu dikenali orang gila ketika itu pada golongan musyrikin Mekah. Bagi sahabat-sahabat rapat dengan Nabi ketika itu Abu Bakar, ya, sahabat-sahabat yang lain, itu tak ada masalah. Oh bagi ini orang masih Islam ni dulu, mereka yang baru masuk Islam ni dulu mereka tidak percaya, baru nak ikut Muhammad. Tiba-tiba bila mereka ikut Muhammad ni, Nabi nak cerita seperti ni, bahawa rupanya Muhammad gila sungguh, dia kata. Waktu payah nak ikut Nabi zaman Nabi SAW, ikut Nabi pada zaman Nabi ni payah. Bukan zaman sekarang ni kan. Sekarang ni mudah, semua percaya. Isra Mi'raj dia tidak ada tidak percaya, semua percaya tu sekarang. Zaman Nabi tu dengar cerita seperti itu. Sebab tu kita syukur sangat-sangat kan? Kita syukur sangat-sangat Allah lahirkan kita zaman sekarang ni. Walaupun kita tidak tengok wajah Nabi, tak kenal wajah Nabi, tak apa, kita boleh ikut ajaran Nabi, kita boleh percaya ajaran Nabi SAW. Ini paling mahal sekali, paling penting. Berbanding dengan Abu Jahal tu hari-hari tu tengok Nabi Kota Mekah. Abu Lahab, pembesar-pembesar Mekah yang menentang Nabi SAW tu, setiap hari tengok Nabi. Kita yang tak pernah tengok Nabi, tengok kubur Nabi saja, tak tengok kubur pun, tengok Masjid Nabawi, nangis dah kita. Tak tengok wajah Nabi lagi. Hari ni hari-hari tengok wajah Nabi SAW. Tapi kita ikut ajaran Nabi. Nak bagi tahu payah. Waktu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bila Abu Jahal kata kepada dia, cerita tentang ni, dia kata, "Man qala dzalika, adakah Muhammad yang kata seperti itu? Adakah betul dia kata seperti itu?" Abu Jahal kata, "Ya betul, aku dah cerita kepada kamu ni." Bahasa saya ni, bahasa kita terjemah. Jawab Abu Bakar, "La in qala laqad sadaqa." Sekiranya Muhammad yang kata seperti itu, sekiranya Muhammad kalau orang lain aku tidak percaya. Sekiranya Muhammad yang kata cerita seperti itu, naik ke langit apa semua ni, laqad sadaqa, demi sesungguhnya dia benar. Kita dah kata bodoh ke cerdik Abu Jahal? Sebab kita belajar dekat universiti, segala perkara sebelum kita buat keputusan, kena fikir dulu, buat kajian dulu. Ya, mana-mana pun ajar. Fikir dulu sebelum buat keputusan, jangan ikut buta tuli. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, betul. Tapi bak Allah Rasul tidak boleh. Buta tuli kita. Istilah kita, istilah buta tuli. Ya. Jadi orang yang guna akal, dia akan kata orang yang ikut buta tuli ni bodoh. Tak jadi. Sufaha tu mana bukan bodoh, tak pandai. Bukan bodoh, mana bodoh, kalau bodoh sungguh, kan? Macam kita kata bodoh sungguh ni, jadi. Tapi senang cerita bodoh, saya pun orang dapat sufaha ni pun, ya. Maksudnya dia tak boleh nak mikir. Kalau bodoh sungguh tu, ni teruk sangat tu. Kau pergi dalam masalah pagi kan, ni sufaha sapih ni tak apa nak cerdik kan, tak apa nak cerdik. Dia antara bodoh dengan cerdik, tapi kita terjemah bodoh kan. Tak jadi. Mana sepatutnya tanya buat lah gitu. Kena fikir dulu lah. Apa ni infak sampai habis harta? Macam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, habis harta dia fi sabilillah. Waktu kita kalau nak ikut Quran ni, orang yang tak faham agama kata kita bodoh. Contoh lah. Kita faham agama, isteri tak faham agama. Contoh lah kan, contoh. Kita dengar ayat Quran. Allah Ta'ala cerita, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu." Ini contoh lah ni tuan-tuan. Banyak lagi ya. Allah Ta'ala kata, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai hakikat sebenar dalam berbuat baik. Ya, bukan tidak ada kebaikan dalam berbuat baik, ada. Cuma tidak sampai pada hakikat sebenar dalam berbuat baik ini, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infak daripada harta kamu ni yang kamu kasih. Kita bagi tahu pada isteri kita ni, kata ni ayah kita sayang ni, kata ni adalah kata macam di sebuah kancing sebuah kan? Jadi dia pun bagi tahu kepada isteri dia, kira apa nak wakah dia, kata macam dia ni untuk fisabilillah, untuk madrasah ya.
Isteri kata, abang gila, kancing ada. Bodoh kan isteri kita faham, isteri tak faham. Baik dalam agama, sebab tu dalam agama ni kalau kedua-dua faham baru kita boleh buat. Kalau suami saja faham, isteri tak faham, tak boleh nak amal. Dia macam burung patah sayap, tak boleh faham. Dan bukan burung tidak ada sayap, ada sayap, sebelah okey, sebelah tidak okey, sebelah patah. Jadi sebab bila sebelah patah tak ada bahaya. Pada kita ni bila belajar kuliah ni kan, belajar agama, datang kuliah balik tu cerita oleh isteri. Sekiranya isteri itu tak adil, dan sebaliknya ajak sekali isteri tu, biar sama-sama faham. Dan kalau kita rasa tak nak sampaikan, mana jangan kita salah faham agama kan? Ataupun kita ada duit simpanan, kita kumpul duit cukup 80,000, bagi kepada isteri, cuma kita pergi haji, cukup dah duit. Isteri kata, apa gila apa? Rumah kita tak ada duit lagi. Habis kita tidak lagi saya kena gila sebiji ya. Ada bodoh pun dah kata jangan. Sebab dia ikut wahyu ni, dia ikut Quran. Payah dia akan kefahaman. Kalau betul-betul kita ikut wahyu Allah, akan timbul. Cuma dalam tafsir dia cerita, ketika ni sahabat-sahabat Nabi SAW, waktu permulaan di Madinah, ni cerita di Madinah. Di Mekah tidak ada munafik, Madinah. Bila keadaan sahabat di Madinah, ni cerita asalnya. Jadi peperangan mula Allah Ta'ala wajibkan peperangan. Pada mula ada peperangan, Badar lah, Uhud lah, semua. Jadi dalam peperangan, khususnya perkara yang paling penting berlaku dalam peperangan, infak ni maknanya pasti pada peperangan. Waktu bila Allah Ta'ala sebut cerita tentang peperangan, akan ada infak harta. Jadi sahabat-sahabat ketika itu terutama golongan Ansar, ya, golongan Ansar dan golongan Muhajirin pun. Sebab golongan Muhajirin apabila mereka pergi ke Madinah, harta-harta mereka tu ditinggalkan di kota Mekah, ya. Walaupun mereka kaya sampai sandal, tidak jadi kaya mereka. Jadi mereka kira baru bila sampai di Madinah tu, maknanya mereka kena usaha lah, bekerja. Dan ketika itu golongan Ansar banyak bantu golongan Muhajirin, dari sudut kewangannya, dari sudut tempat tinggal, semualah untuk memberi kehidupan kepada golongan Muhajirin ini, ya. Tiba-tiba apabila Allah Ta'ala fardukan perang, sebab perang ni difardukan kerana ada musuh sana, golongan musyrikin cuba nak menentang Nabi SAW. Maka pada ketika itu tuntutan daripada jihad ni adalah infak, harta. Sehingga sahabat-sahabat Ansar ni mereka sudah banyak. Kalau kita cuba tasawur tu kan, mereka sebelum berlaku peperangan Badar, Uhud apa semua ni, mereka sudah banyak habis dah harta mereka nak bantu golongan Muhajirin. Buat sampai infak ni pula habis pula harta mereka. Tak sempat nak kumpul harta lah sekiranya. Harta yang sudah ada yang telah mereka kumpul sebelum sudah habis dah. Ya, bantu golongan Muhajirin, bantu Nabi, bantu ni apa semua. Lepas tu lepas habis ni kira-kira baru nak kumpul balik. Tak sempat nak kumpul, Allah Ta'ala fardukan perang pula. Bila perang tu dah habis, tu nak keluarkan harta pula tu kan. Jadi bila masuk kita nak kumpul harta tu, habis harta semacam macam kita contoh, sikit-sikit infak, sikit infak. Sampai satu masjid ni tak benar kan ustaz bawa tabur kan, asyik-asyik infak, apa infak kan. Pak ustaz ni bawa tabur, ustaz ni bawa tabur semacam infak. Tak benar dia kata. Tapi bila kita nak guna untuk masjid, dia jadi macam tu lah manusia. Kenapa? Sebab tutup tak infak tu. Jadi cuma sahabat Nabi SAW, golongan Ansar Muhajirin ini, oleh kerana mereka faham Nabi SAW itu tentang agama, tak kisah mereka, sebab kata ramai itu kita bukan nak kumpul harta. Jadi puak-puak munafik tidak seperti itu. Ceritanya mereka nak kumpul harta. Ni mereka nak kumpul harta. Jadi bila ada sesuatu daripada agama ni, bak nak korek harta mereka, memang mereka tak bagilah. Sebagaimana sahabat tu boleh buat, mereka tidak tak boleh buat. Tak boleh buat mereka. Ya. Lepas tu mereka kata, jadi sahabat yang ikut Nabi buta tuli ni sampai habis harta, habis masa, habis tenaga ni, bodoh dia. Ya. Allah jawab kepada mereka, ala, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah, ya,
innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka itu sebenarnya yang bodoh, tuan-tuan. Allah jawab, pokok munafik ni bodoh sebenarnya. Ada harta tak mau infak, bodoh. Lainlah kalau harta tidak ada, tak ada infak. Jadi tidak boleh infak kerana tidak ada harta. Tetapi orang ni ada harta tak mau infak, bodoh. Allah Taala sebut. Lagu mana cerita kita? Nak faham agama ni kan? Ya. Nak kumpul kita ni, nak kumpul harta ke nak habiskan harta? Dia ada satu surah, saya tak mention nama surah ni. Tak mention itu sebab saya sendiri pun tidak ingat. Tapi ada satu surah di Putrajaya. Kebetulan kawan kita jadi imam di situ. Di situ dia banyak surah tu. Surah tu paling banyak duit sekali, beratus ribu dah. Lebih banyak pada masjid si tu, masjid tu. Duit simpanan. Orang kata nasyak tu ada. Ya, Jumaat ada, tapi kuliah tidak ada. Dia kira nak kumpul duit. Nak kumpul duit tu, tak buat kuliah je. Masjid orang surah lah itu buat kuliah kan, habis duit lah untuk perbelanjaan ni, infak. Dia takut tak buat kuliah kerana nak kumpul duit. Jadi memang banyak lah duit, sebab dia tidak belanja perkara sah-sah. Memang banyak sungguh dah. Sedangkan yang paling baik dia belanja. Walaupun memang kita boleh kumpul, kita kumpul lah. Tapi perbelanjaan untuk agama tu memang kena buat. Fisabilillah. Majlis ilmu, contoh basic dalam negara kita, majlis ilmu kan, perlu buat. Tapi kerana nak kumpul harta tu, sanggup tak buat? Payah. Tak faham agama. Ni kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW tidak gitu. Mereka tidak ada. Berarti kita mengenal sahabat-sahabat Nabi ni, mereka tidak ada. Tidak ada. Sebab Nabi sendiri pun tidak ada. Nak kumpul harta ada mereka. Di sini bukan bermaksud tidak boleh kumpul harta, jangan pula kita salah faham terusnya. Jangan boleh lepas ni segala simpanan kita ni mana kita habiskan. Tidak gitu. Sebab Nabi SAW pun larang juga kita belanja seperti itu. Baca dalam agama ni kita kena belajar lah untuk kita faham. Simpanan tu memang kena ada. Jangan pula kita. Sebab Nabi Yusuf ajar kita tu nyimpan. Sebab kita tidak tahu akan datang tu. Cuma simpan duit ni tu kan, simpan harta ni sampai tak mahu infak, hak tu tidak boleh ni. Tuntutan infak, tuntutan jihad. Sebab bila nak jihad memang kena ada harta, nak beli peralatan perang, nak beli tu ni, nak beli semua kena duit kan. Jadi tuntutan tu ada. Dan Allah pun tidak nak suka kita infak semua. Dalam hadis pun Nabi SAW tak benarkan kita infak sampai habis harta kita. Mana ada kan? Infak sebahagian. Sebab tu Allah SWT sebahagian daripada harta mereka. Yang Abu Bakar buat ni, ini di atas kefahaman dia, kita tidak ikut pun apa. Cuma nak bagi tahu ini sahabat ni sanggup buat seperti itu. Bukan maksud kita mesti kena ikut. Tidak, ini satu maksud kita perlu faham. Ini sahabat Nabi, mana mereka sampai buat seperti itu. Macam Nabi lah tu kan. Nabi, kita cerita seperti contoh Nabi SAW solat malam dekat sampai buka kaki. Itu bukan hadis-hadis seperti itu, bukan untuk mengajar kita kena buat seperti itu. Tidak. Cuma Allah Ta'ala nak bagi penjelasan kepada kita melalui perbuatan Nabi ini. Makna sebenarnya syukur tu. Syukur ini tak ada. Tapi kita buat dengan kemampuan kita. Nabi pun pernah. Dan dalam hadis pun Nabi SAW tegah kita, jangan apa panggil melampau-lampau dalam agama ni kan. Maksudnya jangan kita kata Nabi sebut dalam hadis wala yushaddid illa ghalabah. Dan tidak ada manusia yang cuba nak kuat dalam agama tu, mereka dia akan kalah dengan agama. Maknanya sederhana. Cuma jangan tak buat langsung. Jangan tak infak langsung, jangan tak buatlah. Tapi sekadar kemampuan kita. Jadi pokok munafik itu mereka tidak sanggup buat. Mereka kata sebenarnya wajib. Jadi ada innahum musufaha. Ketahuilah sebenarnya mereka tu yang bodoh, yang tidak ikut sahabat-sahabat yang tu ni. Cara sahabat tu beriman tu bodoh.
Subhan. Sebenarnya itu bukan untuk munafiknya ada pada zaman Nabi, untuk kita ni. Pada sekiranya kita tidak beriman seperti mana sahabat itu beriman, subhanlah kita kan. Subhan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Lepas kita bila kita kata kita beriman, kita kena beriman seperti mana sahabat itu beriman. Cara sahabat itu beriman macam mana? Cara. Kalau tidak sepenuhnya sama pun kena menyamai sikit semuanya itu kena sama. Jangan sama pokok munafik ni, tidak. Dia. Cuma yang paling bahayanya, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tu tidak mengetahui pun siapa sebenarnya yang subhan tu. Ya'lamun, la ya'lamun. Dalam ayat sebelum ni, ayat 12 kita baca bulan depan, la yashurun, mereka tidak sedar. Ini dua sifat. Tak sedar, tak tahu. Ini musibah dalam agama. Betul. Sebab tu Quran, salah satu daripada sifat Quran ni Furqan. Furqan ni membezakan di antara hak dan batil. Bila ada Quran ni lah manusia dapat bezakan antara hak dan batil. Sebab tu golongan musyrikin Mekah tu sebelum turun wahyu tak ada apa-apa masalah musyrikin ni di kota Mekah, kan? Tapi bila wahyu diturunkan ketika itu, mula nampak kebatilan musyrikin. Batil yang ada. Sebab tu batil akan dilihat bila ada hak. Selagi mana hak tidak muncul, batil tidak nampak. Waktu sebahagian daripada agama orang bukan Islam, bila mereka diberi penjelasan tentang Islam, mereka mula nampak mereka masuk Islam. Jadi yang tak Islam itu pergi ya, tak masuk Islam. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi bila turun wahyu nampak syirik yang mereka lakukan itu batil, mereka akan ikut wahyu. Cuma yang tidak ikut tu bukan tidak nampak, itu kedegilan, tak mahu ikut. Sudah nampak tapi tak mahu ikut. Seperti mana Abu Talib kan, nampak dah tak mahu ikut, itu kerana degil. Sebab degil ni Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain, kedegilan mereka. Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka membantah ajaran Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, hal keadaan dalam hati mereka yakin sepenuhnya ajaran Musa itu, tapi tak mau ikut. Ya. Jadi itu sebab tu kita, kalau kita nak faham, bila kita tengok, kita selagi mana kita tidak dipandukan dengan wahyu, tak faham wahyu Allah, Quran, Sunnah ni, kita tidak akan nampak batil. Jadi bila kita faham wahyu Allah, faham Quran dan Sunnah ni, baru kita nampak sesuatu amalan itu batil rupanya. Aku ikut amalan ni pun tahu rupanya batil. Sebab tu orang yang nak mempertahankan kebatilan, dia tidak akan suka Quran. Sebab Quran akan bongkar kebatilan dia. Lepas tu dia tak suka Quran, buat sunnah ni, tolak tepi dia tu. Sebab bila dia belajar, dia nampak batil dia. Sebab dia nak jaga batil dia ni, dia tak mahu belajar Quran. Akan bongkar satu-satu kebatilan dia. Jadi kita nak mempertahankan kebenaran, nak mempertahankan kebatilan. Kadang-kadang yang ajaran batil tak hafal Quran, lepas tu dia tak mahu belajar. Sebab tu musyrikin Mekah dia bagi kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu jangan sampai perkara wahyu ni. Dia bagi peringatan Nabi, kamu jangan cerita Quran. Kalau kamu nak amal untuk diri kamu amal, tapi jangan cerita pada manusia. Tutup mulut. Bila tutup mulut, selesai. Musyrikin tidak marah. Bila Nabi buka mulut, musyrikin nak angkat senjata, pacul pada Nabi. Sebab mereka tak suka dengar. Daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni, Allah bongkarkan semua kebatilan mereka, musyrikin. Tapi sebelum tu tidak ada apa-apa masalah. Lepas tu mereka kata Muhammad dia buat masalah Mekah ni. Sebelum ada yang Muhammad ni, pada sebelum Muhammad jadi Nabi ni, tak ada masalah apa kita, datuk kita, nenek kita, dia buat amalan seperti ni. Bahawa Muhammad datang kata ni habis semua tak betul. Ni, Nur daripada Nur. Lepas tu kalau gelak dia, kita tak nampak.
Ni apa semua nampak. Bila ada cahaya kita nampak, oh rupanya ni. Rupanya ni sini ada lubang, sini kotor, sini apa, kita nampak semua. No. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahyu dia ni dalam Quran. No. Dia dah semua nampak. Cerah benda kan. Ini batil. Batu bagi sebagai manusia kata ni ajaran dia tu anu tidak percaya sungguh-sungguh teruk dia. Kita kata batil sebab kita nampak. Kau ikut dan bertahan sebab pengikut tak nampak. Dia bertahan kebatilan, tak nampak. Sebagaimana kita nampak. Batu musibah paling besar dalam agama ni bila manusia tak tahu dan tak sedar tentang perkara seperti ini. Maknanya mereka tidak sedar amanah bahaya dalam agama tu. Perkara yang tidak patut buat. Tak tahu. Sepatut kita kena tahu kan. Sepatut kita kena tahu, kena sedar. Bila tak sedar, tak tahu, isyarat nak masuk neraka. Patut kita tuan, kalau kata nak tinggal solat, tak boleh tinggal solat. Kita nak tinggal solat, tidak boleh. Contohnya, kenapa? Sebab kita tahu dan kita sedar. Aku kalau tinggal solat memang masuk neraka. Kita kan? Tak solat, kau tak tutup aurat pun sama juga. Perempuan-perempuan yang mengetahui tentang hukum Allah dan sedar tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak berani dia nak buka aurat. Sebab dia buka, dia tahu dan dia sedar tu. Kalau aku buka aurat ni, malah aku kena sedia untuk masuk neraka. Dia sedar menyebabkan dia tak berani nak buka aurat. Tapi bila tidak ada dua sifat ni tu kan, binasa manusia di akhir nanti. Jadi kita belajar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tahu perkara ini dan supaya kita sedar. Quran sentiasa memberi peringatan kepada kita tentang perkara seperti ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni sedar tahu kehendak Nabi. Kehendak Nabi itu mereka tahu. Apa kehendak Nabi? Apa keinginan Nabi SAW? Dan mereka ikut kehendak Nabi. Dalam peperangan Badar, permulaan peperangan dalam Islam itu saya. Bila Nabi SAW kan nak pergi ke Badar, kita boleh baca tu dalam surah Al-Fah, dalam surah Al-Fah terutamanya, dan surah Ali Imran pun ada. Nabi SAW nak pergi ke Badar, kita kena ingat waktu nak pergi ke Badar tu Nabi bukan nak perang pun. Nabi nak berunding dengan rombongan kafilah Abu Sufyan yang pulang daripada Syam kan, dengan para dagangan dia. Nak berunding berunding tentang barang-barang yang mereka tinggal di kota Madinah sebelum ni kan, di kota Mekah sebelum ni. Jadi Nabi SAW nak sekat rombongan Abu Sufyan, nak berunding, bukan nak perang. Cuma sebelum jumpa dengan Nabi ni, Abu Sufyan dia cek tengok apa semua, dia siasat. Dia ingat Nabi SAW nak serang dia, nak perang dia. Jadi dia hantar utusan ke Mekah, minta dia panggil Abu Jahal semua ni hantar pada tentera nak perang dengan Muhammad ketika tu. Jadi Nabi SAW dari mereka datang ketika tu ke Badar, tembus di Badar tu. Jadi Nabi SAW ketika itu tu bincang bersahabat-sahabat. Macam mana kita pada kena perang kan? Salah ni pada kita sarankan bukan nak perang. Kalau kita lepas tu sahabat-sahabat Nabi SAW ni memang ada ketika tu mereka, kalau kita di tempat Nabi mungkin kita akan kata sebab ni pertama, ini peperangan pertama tu kan. Yang kedua peperangan ni hidup mati. Hidup mati. Perang ni hidup mati. Kan? Yang ketiga tu jumlah peperangan, jumlah Badar kan, tu 3 kali ganda, lebih banyak daripada lebih ramai. Kalau kita di tempat sahabat tadi, kita macam mana nak jawab? Wahai Muhammad, kamu ni cakap macam mana ni, betul tak betul? Tiba-tiba kena perang ni, asalnya nak ajak kita bunuh, tukar jadi perang. Tu cara sahabat Nabi. Waktu kita dalam peperangan Uhud kan, peperangan Uhud tu pokok munafik. Pokok munafik kan. Apa sekak, jom kita balik ni. Terus apa perang mereka. Pulang. Dia ada. Jadi perkara ni kita kena tahu, kena sedar. Jadi bila ada perasaan ni, ini perasaan yang menyelamatkan kita di hari akhirat nanti.
menyadari hukum Allah dan mengetahui hukum Allah Ta'ala. Bila tidak sedar, bila tidak tahu, binasa manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut ini sifat ahli akal. Manakala mereka tidak menyadari tentang bahaya hukum Allah dan mereka tidak mengetahui, tidak menyadari dan tidak mengetahui perkara-perkara yang membahayakan mereka, itu tidak tahu. Ya. Waktu kita kalau masuk hutan tu, kita tak tahu benda yang bahaya, tak bahaya. Ya. Jadi kalau tak tahu bahaya, sebab tu budak-budak kalau masuk hutan bahaya bagi dia, sebab dia tidak tahu. Ular tu bahaya, rimau tu bahaya. Kita tak tahu lah, sebab dia budak kan, tak tahu. Tapi kita orang tua ni kita yang tahu tu, jadi kita tak boleh biarkan. Dan agama pun sama juga, ada perkara bahaya, ada perkara tidak bahaya. Ya. Jadi perkara-perkara larangan Allah tu bahaya, ni kita pun tahu lah bahaya. Jadi jangan tidak tahu. Bila tidak tahu bahaya tu, jadi kita sungguh kena bahaya dalam agama ni. Jadi dua sifat ni, ayat yang ke-12, ayat 9 pertama, wa ma yashurun billah. Ayat 12 Allah tak sebut wala yashurun. Yang ketiga walakin la ya'lamun. Tiga maksudnya dua sifat lah. Dua sifat. Ini sifat yang ada pada munafik. Mereka tidak sedar, mereka tidak tahu pun perbuatan mereka itu bahaya untuk mereka. Bahaya sungguh, tak sedar. Bila mereka akan sedar, dalam neraka sedar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Cuma untuk mengeluarkan kita daripada dua sifat ni, kita kena sentiasa bawa diri kita dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu ni dah akan memberi peringatan kepada kita. Kalau tidak wahyu Allah, apa lagi yang akan dapat bagi peringatan kepada kita tentang perkara seperti ini? Ada. Jadi tuan-tuan sekarang kita baca sini insya-Allah pada pagi ini ayat yang ke-13. Dan kita akan sambung untuk akan datang ayat seterusnya insya-Allah. Sekian saja apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan itu daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah. Minta maaf untuk sekian. Kita jumpa lagi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.